Terima kasih saudara. Pendapat saudara tentang perlu ditegur. Saya sendiri pernah ditegur dan saya sukalah. Kalau fikir baliklah pentingnya teguran. Semasa saya keluar PAS, saya dah cerita masa lain, kerana PAS juga ada berlaku menyogok dengan balak. Saya pernah disogok dengan balak. Saya sebagai ketua pemuda PAS Pusat dan penceramah masyhur tahun 85, 86 sampai 90 bila PAS menang. Saya calon lawan Daim Zainuddin. Lepas ni saya nak komen pasal Daim. Saya nak tegur balik PMX. Saya dah tegur. Saya antara orang yang banyak tegur PMX Anwar Ibrahim, walaupun saya pernah kerja dengan dia setahun. Tapi semasa saya keluar PAS, ada orang tegur saya, seorang kaki tangan immigration semasa saya perbarui pasport. Dia kenal saya. Dia kata, mana jemaah awak sekarang? Saya sangka dia peli saya. Saya kata saya keluar PAS. Ada sebab. Dia kata tidak, awak keluar PAS tak apa. Bukan semesti masuk PAS. Tapi mana jemaah? Kita wajib ada jemaah. Jadi saya teringat ajaran tarikat saya jugalah. Tarikat Dakawiyah yang dimasyhur sebagai Bora Bitun yang ikut mazhab Maliki, bahawa adalah jahiliah kalau kita mati luar jemaah. Kalau kita tidak ada baiat kepada seorang amir, mati dalam jahiliah. Jadi saya tersentaklah teguran dia itu seketika, tapi lepas itu saya terfikir balik, betul. Jadi saya kena kekal dalam jemaah. Kita kena sesama kita, kalau tak ada jemaah, kurang-kurang kita bersalaman, silaturahim. Jadi mengenai UAI, kita bukan kritik peribadi, kita kritik kenyataan. Kalau peribadi aib, kita tak boleh kritik. Baru ni saya jumpa Firdaus Wong, dia kata kes Mondi itu aib Abid Liu. Jadi dia menasihati jangan kritik. Itu yang Abid Liu boleh pergi saman Mondi dengan Caprice. Tapi dalam bab kes lain, Firdaus Wong menerang kepada saya, kerana saya pun tanya dia, kerana kita belajar Islam tak boleh mendedahkan aib saudara kita walaupun betul. Dia beritahu aib peribadi tak boleh. Kalau kita tahu saudara minum arak, main judi, berlaku maksiat, itu aib saudara dengan Tuhan. Tapi kalau saudara berlaku jenayah, curi wang rakyat, menunggang agama, kita berhaklah untuk menegur. Jadi terima kasih itu. Jadi teguran saya itu, mungkin saya tak pakai serban dan jubah. Ini menegurlah. Jangan, kerana umat kita dah tengok pada pakaian. Padahal Allah kata sebaik-baik pakaian adalah takwamu. Bukan menutup aurat. Dalam ayat mengenai aurat, tutuplah aurat kamu, jaga penghormatan kamu, tapi sebaik-baik pakaian ialah takwa. Kerana ada orang tutup di luar, tapi mengada-ngada di dalam. Jadi nasihat ni baik untuk semua orang. Kita watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saya bersedia untuk ditegur. Saya tengok ramai mencemooh saya. Saya terima. Tapi saya tengoklah ada poin ke tidak. Kalau mencemooh itu cara peli, kita ada beza lah antara tegur dan mencemooh. Saya tidak mencemooh. Kalau saya mencemooh, tunjuk pada saya harus minta maaf, salam balik dan bertaubat. Saya amat menjaga-jaga. Surah Al-Hujurat ayat 9. Inna mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman ni bersaudara. Saya bersaudara dengan tuan-puan semua. Adik-beradik. Abang ipar pun boleh, menantu pun boleh, bapa mentua pun boleh, kan. Lepas tu ayat seterusnya kata, berdamaikanlah antara dua golongan bertelaga. Sekarang saya tengok Wasabi dengan Sunni, Syiah lah, tarikat lah, grup ini, grup itu, semua berpecah. Jadi hadis Nabi kata berpecah lagi banyak itu, lagi betul lah. Ustaz Azhar Idrus juga yang menyatakan kan itu hadis. Orang kata hadis betul, bukan kerana UAI.
Tapi kita ingatkan bahawa dia pernah sebut kepada penyokong-penyokong dia ni. Dia pernah sebut Yahudi pecah 71. Yang satu masuk syurga, yang lain masuk neraka. Tengok Yahudi ada masuk syurga. Nasrani pecah 72. Satu masuk syurga, 71 masuk neraka. Tengok Kristian, Nasrani ada masuk syurga. Islam pecah 73. Lagi ramai. Hanya satu saja masuk syurga. Lagi ramai masuk neraka. Jadi ini teguran bagi kita. Ada hadis menyatakan ulama yang jahat, ulama yang menunggang agama, memperkayakan diri mereka, mencemooh, memfitnah pemimpin lain, memilih bulu ketika berkuasa, masuk neraka terlebih dahulu. Bersama dengan orang yang mati katak, dia sangka mati syahid, niat dia lain dari Allah. Jadi kita tak tahu niat kita. Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 kata, nanti Allah yang tahu dalam isi hati kita. Malaikat pun tak tahu. Malaikat catat hanya amalan zahir. Itu yang saya belajar. Saya terima kasih kepada guru-guru yang ajar saya. Kerana saya tak boleh memetik ayat daripada langit. Nabi, ya, dia pun daripada Jibril alaihissalam. Tetapi kandungan ayat tu, faham tak? Macam postman hantar barang, you kata terima kasih postman lah, kamu, kau tak ada, kamu hantar saya. Tak, saya postman saja. Nabi itu postman saja, tapi orang marah saya sungguh postman. Postman kerja yang mulia, amanah. Itu sifat dia. Dia sampaikan. Ya. Jadi kita lupakan postman selalu kan. Tapi kali ini kita sembah postman. Tak boleh. Dia hanya rasul. He's only a postman. Messenger. Faham tak messenger? Ya, ada messenger ni. Bukan hina. Messenger ni martabat tinggi. The messenger of Allah. The messenger of Grab. Nampak hantar barang lain. Ya, saya tahu. Tapi terpulanglah. Orang nak dengar, nak faham atau nak ikut. Saya tak mau menuduh. Ya, kerana masing-masing memerhati ayat dengan sendiri, tadabbur Quran. Jadi bila mesej tu datang, dia diri sendirinya tanpa messenger tau. Barang tu sampai you makan tanpa makan dengan messenger. Faham tak? Kalau tak faham, tak apalah. Ada orang kata jadi kuat macam semut, dia pergi merangkak. Ada jadi kerja kuat macam apa? Lebah. Jadi sebuah orang pun ambillah gula, ambillah apa tu, bunga letak kat badan. Bukan. Lihat natijah mesej. Risalah Al-Quran sampai untuk dibaca, untuk dimaknai. Tapi tidak. Pendeta-pendeta ini meninggalkan makmum dia, gelak ketawa seronok dengar kerana seronok. Oh, menarik kononnya kepada majlis mengingati Allah. Tidak. Mengingati Allah yang saya belajar dari guru yang alhamdulillah kepada saya, yang suruh bukan ikut dia. Jatuh cinta dengan Allah. Syekh Sufi saya kata, kalau kamu kenal Allah, awak jatuh cinta dengan Allah, bukan dengan dia. Ya, bukan taksub dengan dia. Kita sentiasa lagi rapat kita kepada Allah. Ada orang lain yang tegur saya, bagi saya Quran percuma. Saya rasa, aku dah lama Islam, aku selalu baca Quran. Tapi akhir saya insaf. Saya insaf kerana memang betul dia cakap. Saya kadang-kadang atau sering lupa membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, merenung Al-Quran. Ya. Hari ini dah tak berlaku. Saya selalu jumpa orang, saya post satu klip semalam. Orang daripada Makassar, dia bawa surah ayat 1000 dinar. Saya tahu dia kutip Dhamma. Okeylah, bagi dia duit. Tapi saya tanya dia, tahu tak Malik Yaumiddin? Tak tahu. Mana hari kiamat? Dia kata di dunia. Kan? Apa maksud kiam? Oh, dia kata bangkit. Apakah bangkit di akhirat? Dia terdiam. Berapa lama di madrasah di Makassar? 5 tahun. Saya beritahu dia, maaf apa budak muda, maaf saya bukan nak troll nak cemooh saudara ya. Tapi ini keadaan semua. Saya Cina masuk Islam. Saya sedih. Saya harap bapa ini orang muda usia 24 fikir sendiri dan jadi perubahan untuk Indonesia. Dan saya cuba jadi perubahan untuk negara China. Ya, saya tengah fikir macam mana nak kembali China berdakwah. Saya jumpa Firdaus Wong bagi tujuan itu. Dan saya tegur ini bagi tujuan itu. Saya serah kepada Allah. Kepada Allah saya memohon ampun. Kepada manusia saya bertindak ikut syariat yang Allah letakkan. Assalamualaikum.